Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada pelajar-pelajar sekalian, cikgu harap pelajar-pelajar sentiasa dalam kesihatan yang baik dan sentiasa dapat mengikuti PDPR semua mata pelajaran yang diajar oleh cikgu-cikgu. Bagaimanapun, sekiranya ada yang tertinggal, pelajar boleh mengikuti pelbagai jenis bahan-bahan yang ada dalam media online, contohnya di YouTube. Baiklah, sebelum kita belajar pada hari ini, iaitu Bab 2 Sejarah KSSM di tingkatan 3 yang bertajuk Pentadbiran Negeri-Negeri Selat, ada baiknya pelajar-pelajar menyediakan pen dan kertas untuk mencatat maklumat ataupun butiran-butiran yang perlu dan dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai rujukan di masa hadapan. Okey, bersedia semua? Kita akan terus belajar bab 2 Pentadbiran Negeri-Negeri Selat. Seperti biasa, kita tengok dahulu tema dan juga tajuk. Dan tajuk serta tema ini masih sama seperti bab 1. Cuma standard kandungannya sudah berbeza, iaitu Pentadbiran Negeri Selat, dan konsepnya termasuk standard prestasi dan penilaian PBD masih sama. Sekarang, sebelum kita belajar, kita tengok dulu objektif ataupun aspek kemahiran sejarah yang ingin diperolehi semasa belajar pada bab 2. Pertama, menjelaskan perluasan kuasa British di Pulau Pinang, Singapura dan Melaka, menghubung kaitkan perjanjian London 1824 dan kesannya kepada alam Melayu, membincangkan pembentukan negeri-negeri Selat, memperincikan corak pentadbiran negeri-negeri Selat yang telah kita tengok sepintas lalu di dalam taklimat mata pelajaran. Aspek kemahiran sejarah yang akan kita teliti adalah memahami kronologi pembentukan negeri-negeri Selat, meneroka bukti pengukuhan kuasa Barat melalui pembentukan negeri-negeri Selat, membuat imajinasi kemakmuran yang dicapai oleh negeri-negeri Selat, membuat interpretasi terhadap perubahan pentadbiran negeri-negeri Selat oleh HHTI, membuat rasionalisasi mempertahankan kedudukan strategik negeri-negeri Selat. Seterusnya, elemen kewarganegaraan dan nilai sivik, pertama menjelaskan kepentingan sifat berwaspada dalam membuat keputusan, menghuraikan kepentingan pentadbiran yang sistematik dalam memajukan negara, menilai kepentingan mempertahankan kedaulatan negara, membahas iktibar yang diperolehi daripada peristiwa campur tangan dan penjajahan Barat. Sekarang cikgu tunjuk semula taklimat silibus sepintas lalu, dan kita tengok di atas itu kita akan belajar, iaitu pentadbiran negeri-negeri Selat. Ini antara perincian silibus untuk 2.1. Pelajar boleh tengok sepintas lalu. Perincian untuk 2.2, tengok sepintas lalu.
2.3 iaitu pembentukan negeri-negeri selat. 2.4 iaitu pentadbiran negeri-negeri selat. 2. Pentadbiran negeri-negeri selat di India. 3. Pentadbiran negeri-negeri selat di London. 4. Dan juga kita akan belajar faktor pemindahan pentadbiran negeri-negeri selat ke London. Ulang benda yang sama ni, tak apa. Okey, selepas ini kita mula belajar bab 1, bab 2 secara lebih mendalam. Pertama yang akan kita tengok adalah perluasan kuasa British di Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Di bawah subtopiknya 2.1.1 iaitu kita melihat latar belakang Pulau Pinang, Singapura dan Melaka sebelum perluasan kuasa British. Pertama kita tengok yang berkelip itu iaitu Pulau Pinang. Merupakan sebuah tempat persinggahan pedagang sejak zaman dahulu, contohnya pedagang-pedagang Lingga dan Aceh. Sewaktu mereka berdagang di Kedah. Contohnya apabila angin Lautan Hindi ribut ataupun sebagainya, mereka berlindung di Pulau Pinang sementara waktu setelah berdagang. Apabila angin tenang, mereka balik ataupun pulang ke wilayah asal pedagang-pedagang. Seterusnya, pelabuhan asal adalah Batu Uban. Penempatan Batu Uban dibuka oleh orang-orang Melayu Sumatera yang membantu Kedah melawan Siam. Seterusnya kita tengok latar belakang Singapura. Merupakan wilayah Kesultanan Johor Riau. Singapura ditadbir oleh Temenggung Abdul Rahman. Beliau menggalakkan penanaman gambir di Singapura. Pemerintah Kesultanan Johor iaitu Sultan Abdul Rahman yang bersemayam di Lingga. Lepas ini kita tengok bagaimana Sultan Abdul Rahman ini kekal berada di bawah wilayah Belanda, di bawah pengaruh Belanda, manakala Sultan abangnya itu yang dilantik sebagai Sultan kemudiannya berada di bawah pengaruh British dan meneruskan pemerintahan Kesultanan Johor Riau. Seterusnya kita tengok Melaka. Wilayah Kesultanan Melayu Melaka yang ditakluk oleh Portugis dikuasai oleh Belanda serta mengalahkan Portugis dengan bantuan Johor. Melaka dijadikan pusat pengumpulan biji timah sebelum dihantar ke Belanda. Pusat pemerintahan Belanda adalah di Betawi. Betawi itu Jakarta sekarang. Sekarang kita lihat pula di bawah subtopik yang pertama, perincian yang kedua, iaitu perluasan kuasa British di Pulau Pinang. 3 sebab utama mengapa SHTI memerlukan Pulau Pinang sebagai sebuah pengkalan SHTI.
Ini kerana kedudukan Pulau Pinang dianggap strategik pada waktu itu sebelum jumpa Singapura dan dianggap memenuhi keperluan British. Nama kita tengok SSTI berhasrat untuk mencari satu pelabuhan sebagai pusat pengumpulan barangan. Barangan mereka kita tahu SSTI ini berdagang di Siam dan juga China. Lalu banyak barang-barangan daripada Timur Jauh itu dan juga daripada alam Melayu perlu mereka kumpulkan sebelum mereka membawa pulang ke negara mereka. Contohnya, British memerlukan teh yang banyak daripada China untuk pasaran di Eropah kerana ianya mendapat permintaan yang baik. Selain itu, pusat untuk mengumpul emas, perak dan timah serta lada hitam daripada Kepulauan Melayu. British juga perlukan satu pelabuhan tentera sebagai satu pelabuhan penampan ataupun bantuan untuk penjajahan mereka di India kerana pada waktu itu berlaku ancaman daripada Perancis. Yang ketiga, sebagai sebuah pelabuhan persinggahan kerana kita tahu anak-anak kapal SSTI berlayar daripada China dan Siam, lalu mereka melalui Selat Melaka ataupun Selat Sunda tanpa ada peluang untuk berehat dan membaik pulih kapal. Untuk mereka singgah di Bengkahulu agak jauh perjalanannya sebelum pergi ke India. Lalu SSTI mengarahkan pegawainya untuk mencari satu penempatan yang sesuai di sepanjang Selat Melaka. Ini kita tengok Pulau Pinang. Sekarang kita tengok pula bagaimana kronologi British menduduki Pulau Pinang. Pertama kita tengok yang pertama di sebelah kiri iaitu ancaman Siam. Sultan Abdullah enggan lagi menghantar bunga emas ke Siam. Siam marah kerana menganggap Kedah menyokong Burma ketika Perang Siam-Burma. Kedah akhirnya meminta bantuan SSTI tapi yang melayannya adalah Francis Light. Kedua, perebutan takhta Kedah. Tengok, Sultan Muhammad Jiwa melantik Raja Abdullah sebagai Raja Muda Kedah. Ini ditentang oleh kaum kerabat. Kerabat meminta bantuan daripada Bugis. Sultan Muhammad Jiwa meminta bantuan daripada SSTI. Edward Moulton dihantar SSTI, tapi SSTI enggan memberikan bantuan. Ini kes untuk ketika sebelum seberang perai diserahkan kepada SSTI. Tipu hela Francis Light di sebelah kanan kita tengok. Inggeris amat perlukan sebuah pelabuhan di Selat Melaka. Sultan Abdullah kebetulannya menawarkan Pulau Pinang dengan janji membantu Kedah jika diserang oleh Siam. Francis Light bersetuju dan membuka Pulau Pinang dengan nama Prince of Wales. Janji mulut Francis Light kemudiannya tidak diiktiraf oleh SSTI. SSTI enggan bantu Kedah apabila diserang oleh Siam. Hairannya, pendudukan mereka di Pulau Pinang itu diiktiraf pula oleh SSTI. Tapi janji mereka, janji Francis Light tidak diiktiraf. Tapi apa yang Francis Light buat dengan membuka Pulau Pinang diiktiraf oleh SSTI. Inilah dipanggil talam dua muka yang dibuat oleh penjajah. Ini adalah replika Francis Light yang boleh kita lihat sampai sekarang jika anda pergi melawat Pulau Pinang.
Seterusnya kita tengok British menduduki Singapura. Tengok sebelah kiri, pertikaian takhta Johor. Stamford Raffles memanipulasikan isu pelantikan Sultan dengan melantik Sultan Hussein sebagai Sultan Johor yang berpusat di Singapura. Sultan Abdul Rahman diiktiraf Belanda dan Bugis sebagai Sultan Johor Riau berpusat di Lingga. Ini berpecah jadinya. British kuasai Singapura. 1819 British paksa Sultan Hussein dan Temenggung Abdul Rahman yang menjaga Singapura menandatangani perjanjian untuk mengiktiraf pendudukan British. Bendera Union Jack iaitu bendera kebangsaan Britain dikibarkan. William Farquhar dilantik sebagai Residen British yang pertama. 1824 John Crawford menandatangani perjanjian dengan Sultan Hussein dan Temenggung Abdul Rahman. Sultan Hussein itu dia memerintah di Johor. Pelajar kena faham. Temenggung Abdul Rahman itu mentadbis Singapura yang dilantik oleh Sultan Hussein. Singapura kemudiannya diiktiraf sebagai kekal milik British selamanya. Ini cara-cara British memanipulasi persengketaan yang ada dengan memaksa Sultan agar memenuhi kehendak mereka. Sultan Hussein dan Temenggung Abdul Rahman diberi pencen bulanan seumur hidup. Jadi kamu bagi saya tanah, kamu bagi saya wilayah, saya bagi wang bulanan, duduk diam-diam. Itu sistem yang diamalkan oleh British. Itu sekiranya menurut kemahuan mereka. Kalau kebetulanlah katakan Sultan Hussein dan Temenggung Abdul Rahman ni lawan, sudah tentu dianya akan digugurkan jawatan dan diperangi, serta pencen pun tidak akan dibayar. Ini Sir Stamford Raffles yang saya pernah cerita. Beliau menduduki Singapura apabila berlaku perang Napoleon Bonaparte di barat, di mana Napoleon daripada Perancis telah menyerang Belanda, menyebabkan Sultan Belanda mengarahkan semua rakyatnya di timur agar pulang mempertahankan Belanda. Lalu wilayah Belanda di timur dikosongkan. Lalu Sultan Belanda menandatangani perjanjian dengan Raja Inggeris membenarkan Inggeris menduduki sementara wilayah Belanda. Lalu di sinilah Sir Stamford Raffles singgah di Melaka dan juga di Singapura dan telah berminat dengan Singapura dan akhirnya berikhtiar untuk mendapatkan Singapura walau dengan apa cara sekalipun untuk dimiliki oleh HHTI. Seterusnya kita tengok Perjanjian Inggeris Belanda 1824 ataupun dipanggil juga Perjanjian London dan kesannya. Tengok yang pertama sebelah kiri, pendudukan Inggeris di Singapura ditentang oleh Belanda. Belanda mendakwa Singapura di bawah wilayah pengaruh mereka. Memang betul, sebab kita tengok sejak daripada abad yang ke-17 Belanda ini mengadakan hubungan dengan Johor, terutama sekali pernah berpakat dengan Johor menyerang Portugis di Melaka. Inggris berkeras tidak akan berundur daripada Singapura yang mula maju pada waktu ini. Lalu dendam Belanda ini akhirnya dibalas oleh Belanda apabila pedagang British menggunakan Selat Sunda yang dikawal oleh Belanda untuk menuju Bengkahulu, dan Belanda menyerang serta membunuh pedagang-pedagang Inggeris. Lalu berita ini sampai kepada raja masing-masing. Lalu kemudiannya berlakulah Perjanjian London itu ataupun Perjanjian Inggeris Belanda 1824. Seterusnya kita tengok peran Napoleon. Belanda menyerahkan sementara wilayah timur untuk ditadbir oleh Inggeris. Tak apa, cikgu ulang balik yang dah cikgu bagi tahu sebelum ni untuk memperkukuhkan gambar Sir Stamford Raffles itu.
Okay, hubungan peringkat kerajaan contohnya antara Raja Belanda dengan Raja Inggeris baik, tapi di peringkat pedagang ini mereka berperang, pantang jumpa. Khususnya kita tengok di sebelah kanan, perjanjian London ataupun perjanjian Inggeris Belanda ini membagikan wilayah pengaruh untuk mengelak perbalahan dan peperangan. Ini ditandatangani oleh raja mereka. Selat Melaka dijadikan garisan sempadan, Melaka diserahkan kepada Inggeris, Inggeris menyerahkan Bengkahulu kepada Belanda. Kerajaan Johor Riau kini terbahagi dua, ekoran daripada perjanjian Inggeris Belanda. Ini adalah sempadan perjanjian